Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan Imam Ustaz Firdaus, Jawatan Kuasa Masjid Al-Bushra, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pertamanya saya ucap terima kasih atas jemputan hadir pada malam ini. Dan yang saya rancang nak solat maghrib sekali tapi tak sempat. Daripada rumah dengan pejabat biasanya paling lewat pun setengah jam, tapi tadi lebih daripada 1 jam. Dan jalan jam barangkali sebab ramai pakat balik daripada asrama, dan di Intercom ada kemalangan kereta Alza dengan lori. Takat tahu tadinya 4 orang meninggal, dan antara yang cedera tu adalah sahabat mengaji sekali di, bukan sahabat saya, sahabat anak saya yang nombor 4 di Ma'had Tafiz Darussyatibiyah, macam itulah, macam tu. Baik, malam ni saya tak cakap faraid macam biasa, tapi saya nak buka soal jawab berkaitan dengan korban. Kalau boleh mula dengan soalan, tak ada soalan saya tanya saya. Tu confirm senang jawab lah. Dan boleh angkat tangan tanya apa-apa. Boleh tahu tu kot. Boleh tahu tu. Baik. Saya bincang isu nah. Korban yang terbaik ialah kita bela binatang tu daripada kecil. Makan minum dia 100% halal. Binatang itu tak makan pokok siapa-siapa. Sampai akhirnya kita sangat sayang kepada binatang tu. Cukup 2 tahun, kalau lembu, kalau biri-biri 1 tahun boleh, kalau kambing kacang 2 tahun. Nanti ada isu lah. Maka kita sembelih binatang tu, kita rasa sangat sayang. Seperti mana yang paling baik menjadi imam solat jenazah ialah yang paling sayang kepada si mati, tentunya anak. Jadi pernah jumpa tak imam solat jenazah, imam tu menangis? Pernah tak? Bila berlaku? Imam tu dia solat jenazah ayah dia. Biasanya kalau kita solat jenazah orang kampung sedih tapi tak sampai menangis. Binatang korban yang terbaik yang kita sembelih, kita jaga dia daripada kecil. Rasanya tak mampu. Bila tak mampu, naik peringkat yang seterusnya, kita tak bela binatang korban, tapi kita beli. Bila beli itu pula, kita nak kena sembelih sendiri. Kita lapah sendiri, kadang orang tolong. Kemudian kita potong tulang, potong kaki, potong semua. Kita timbang, kita bedak sendiri. Agak-agak terlentang tak? Terlentang tak terlentang? Memang terlentang, tak mampu buat. Bila tak mampu buat, maka berlakulah isu dalam masyarakat. Kita buat korban, kutip duit. Okey, dan ada isu yang saya nak bincang yang barangkali menarik. Binatang korban berlaku khilaf di kalangan para ulama antara korban lembu dengan kambing. Lembu bersyarikat. Kalau lembu sekok seorang,
korban lembu lebih baik daripada kambing. Sebab sekok seorang. Tapi kalau sekok kongsi 7 atau kurang daripada itu, maka kambing lebih baik daripada lembu. Jadi jawapan dia, kita ni mampu kambing ke mampu lembu? Kalau nak korban kambing sekok, harga dia tinggi. Maka lembu lebih murah daripada kambing, tapi kongsi. Baik, orang yang kaya, dia mungkin buat korban lembu sado. Lembu sado yang kadang sampai 16,000 sampai 1,000 kilo ada. Yang pisau parang ke 12 inci, dia tikam turun, kena 2 tangan, tak putih habis lagi, kena tarik lagi sekali, baru putus. Bila kita belah dia punya kulit, kita lapah-lapah, kulit sahaja 100 kilo. Kalau lembu sado hak besar tu, lembu ni kalau belah tak boleh lantai simen. Kalau simen tak apa, tapi kena ada macam tikat getah sikit lah. Kalau tidak, kuku dia pecah. Maka isu-isu yang duk berlaku dalam masyarakat ni, baru-baru ni hari Sabtu, saya tak sebut nama, kalau sebut semua bakal kenal, beliau hello saya. Okey, yang tanya saya ni orang yang terlibat dalam mengeluarkan fatwa. Jadi isu soalan, boleh tak lembu korban tu hak besar tu kita buat 14 orang? Sebab kalau timbang-timbang kilo, biasanya lembu kalau agak besar dapat 15 kilo. Okey, kadang 10 kilo, kadang 12 kilo. Lembu sado ni kalau timbang, timbangannya sangat berat. Kata seorang boleh dapat sampai 20 kilo, 30 kilo. Lembu yang sangat besar. Soalan dia, tak boleh ke lembu yang besar kita buat 14 orang? Okey, atau lembu besar buat 21 orang. Okey, antara kadang-kadang satu tumpuk sampai 1,600. Satu tumpuk sampai 2,000. Tentunya lembu itu daging lebih besar, lebih berat daripada lembu yang biasa. Jawapan dia, ada benda kita boleh pakai akal, ada benda yang tak boleh pakai akal. Baik, berkaitan lembu korban, besar mana pun 7 orang. Lembu korban kecil mana pun boleh 7 orang. Faham tak? Lembu korban kecil ya, 7 orang. Syarat cukup syarat. Lembu korban besar mana pun, umur dia kena tengok. Kita tahu umur dia 2 tahun, biri-biri 1 tahun. Tapi kadang-kadang tak cukup 1 tahun pun boleh, kena tengok kes. Binatang korban, apabila umur dia dah matang 2 tahun, dia panggil jazak. Orang yang belah lembu tahu. Dan saya berkawan dengan anak murid yang ada ijazah tapi belah lembu. Belah lembu saya panggil dia pendrive. Sebab pendrive dia buat menakan sedekah. Saya panggil dia pendrive sampailah dia panggil pendrive. Saya kata kat dia, kamu belah lembu, ada ijazah, jenis anak yang baik, tak mau pisah dengan mak. Ayah meninggal, anak-anak muda lagi, dan dia anak yang sulung. Dia nak jaga mak dia. Dia belah lembu, belah dalam kawasan pokok getah. Saya tanya, lembu hak kamu duk belah tu, cukup 2 tahun tak? Cukup. Tahu mana kata 2 tahun? Tak bolehkah kamu tipu orang jual lembu tak cukup 2 tahun? Dia kata hak beli lembu pandai daripada saya. Tengok tak mana? Tengok telur dah. Telur kalau jatuh 2 tahun lebih. Kalau tak jatuh tak cukup 2 tahun. Memang tak boleh tipu. Jadi binatang korban kalau besar mana pun, kalau kongsi 8 orang,
8 tak sah, dia kena 7. Maka kalau lembu korban kecil, berlakulah isu dalam masyarakat orang yang dia jenis dia kreatif. Kreatif kalau kena gaya tak apa. Takut kreatif tak kena gaya. Macam mana kita tak kena gaya? Sembelih semua lungguk. Lungguk, bercampur daging kanu, daging kuani. Lembu A, B, C, D, F, G bercampur habis. Maka isu cuba berlaku salah sekok orang tengkok melih tak putih. Halqum ke marek ke tak putih. Ingat tak saluran yang macam paip mesin basuh tu? Itu halqum, marek tak putih. Menyebabkan lembu 10 ekor semua tak boleh makan. Jadi pastikan dulu kita nak kreatif, kena cara. Faham tak? Faham kreatif kena cara. Baik, dengar elok, takut tak faham. Lembu yang nak campur tu boleh campur, tapi kena cara dia betul. Dan ramai yang dok buat korban secara berkelompok ni, mereka letak syarat dan peserta kalau setuju boleh ikut. Korban di tempat kami bagi seorang 3 kilo ya. Kalau setuju silakan. Nampak kreatif. Kenapa 3 kilo? Korban yang kami buat semua korban sunat sahaja. Hak wajib dibuat sendiri. Sunat sahaja. Bila sunat, walaupun sunat, bila sembelih atas lembu yang sekok tu, okey, lepas ambil 3 kilo darat 7. Berapa kilo? 21. Maka setiap tuan lembu akan dapat 3 kilo, 3 kilo. Semua 3 kilo. Yang lebih tinggal kat kami, yang ni semua adalah daging korban sunat. Faham tak? Bercampur lagi tak? Bercampur lagi tak? Bercampur lah milik peserta semua. Milik peserta semua. Jangan lupa, sebelum kita nak bedak, kena cabut 1 kilo. Kadang kurang, kadang lebih, dia tak ada sukatan yang tertentu. Yang penting masak satu family mencukupi. Maka ada yang kata 300 gram, ada yang kata 1 kilo, tengok bilangan keluarga. Ingat, korban wajib atau korban sunat atau korban nazab, bahagian orang mati ada juga kadang-kadang. Kadang-kadang melibatkan bahagian orang miskin. Ni isu yang dok berlaku ni. Bila kita letak nak buat korban kami sunat belaka. Jadi bila tarik 3 kilo, dapat tak kepada tuan lembu? Dapat tak? Daripada lembu yang sekok duk satu kemah, lembu ni mai 7 orang. Ambil seorang 3 kilo, 3 kilo, 3 sampai habis. Yang baki tinggal situ biar kami urus. Baik, daripada lembu tu ada, mesti kena ada bahagian untuk fakir miskin. Kalau yang kumpul sekok tu tak dapat kat fakir miskin, korban jadi tak sah. Daging yang dapat kat fakir miskin wajib daging mentah. Tak boleh daging yang telah masak. Jadi isu yang berlaku dalam masyarakat, buat korban tetapi makan semua. Makan semua tu kadang-kadang semua pelajar-pelajar yang miskin, kadang anak yatim. Yang kita terlepas pandang, daging korban kalau buat makan semua, bahkan panggil orang miskin semua pun tak sah. Sebab daging korban wajib sampai pada fakir miskin mentah. Rebuih dulu pun tak boleh. Faham nah? Jadi isu yang berlaku dalam masyarakat, pertama dia bagi duit wakil imam beli lembu korban. Lembu dah sampai, imam dia akan serah balik kepada tuan lembu, panggil 7 orang.
tuan lembu wakil pula kepada imam untuk sembelih. Banyak kali tak? Banyak kali tak? Rumah kalau kayu nak pergi cari sendiri, simen pergi cari sendiri, rasa terlentang. Kenapa tidak kita wakil pada imam atau pembantu dia? Saya wakilkan kamu sekian pada menghasilkan korban atas nama saya. Selesai. Daripada pi beli, buat balik mai, sembelih, lapah, niat semua ada dan bedak ke orang miskin. Selesai. Tak perlu banyak kali tu dia akan jadi cerewet. Dan kita kena ingat, duit yang diserahkan kepada urus setia, bukan semua duit itu untuk tujuan korban. Kadang-kadang setengah orang dia audit, tak kena gaya, tahu audit. Dia tahu imam ambil lembu kat mana, dia tahu. Dia pergi tanya, hanjai lembu kat imam tu berapa ringgit? Kita cek balik. Ui, biar betul. Dia ambil satu tompok sampai 700. Lembu tu mana sampai 100. Faham tak? Beda-beda. Ingat, lembu yang dia beli ada harga dia. Kalau hari ni atau besok pun nak cari lembu, susah nak dapat. Lembu yang dah dibeli tu, sebelum beli mesyuarat berapa kali? Banyak kali. Akhirnya setuju pergi beli lembu. Kadang-kadang lembu diganti imam. Okey, dah beli tu bukan buat balik mai. Masih duduk dalam kelapa sawit tu. Maka kadang dia jaga sampai sebulan, kadang 2 bulan, buat balik naik lori. Barangkali besok sampai. Kos jaga lembu dalam duit itulah. Bagi makan duit itulah. Upah orang sembelih, duit itulah. Mesyuarat berapa kali, duit itulah. Kemah wajib, duit itulah. Hawa nak timbang-timbang plastik, semua duit itulah. Maka kalau kita tengok barangkali asal 500, 600 dia akan naik. Naik itu nama dia belanja pengurusan. Dan ingat, contoh korban yang orang buat dekat Lubuk Merbau. Tulang-tulang pun bagi juga. Tamahlah ni, dia ada mesin yang boleh potong tulang. Faham tak? Keras mana apa dia gaji habis, bagi kat mereka potong. Dan nak bagi tahu, adil bukan ikut timbangan semata-mata. Dia kena tengok nilai. Umpama saya sebut kes faraid sikit. Tanah kalau 2 relung, anak lelaki 2 orang, bukan seorang serelung. Barangkali ada seorang anak dapat suku relung aja. Lagi 1, 3 suku relung dapat anak seorang lagi. Sebab tanah yang kamu dapat tu, tanah yang mahal, maka dapat sikit. Tanah yang murah, dapat banyak. Kalau nak bedak sama banyak, boleh. Tambun bagi sama rata, berkursi duit, kemudian bahagi 2. Baru dikatakan adil. Jadi antara benda yang kita susah nak bedak ni, kalau kata ayam, kepala tak boleh bagi 2. Kalau lembu, ekor boleh belah. Tak boleh. Kalau kerat, tak boleh sama panjang sebab ekor lembu makin lama makin kecil. Ada yang dapat besar, pendek, ada yang dapat panjang tapi kecil. Macam tu. Kira-kira lembu yang sekor tu, adakah kita potong betul-betul 7? Ukok pemerih 7 dah. Potong ikut dah. Kumpul. Baik. Buat macam mana? Hati bahagi 7. Tulang bahagi 7. Ekor bahagi 7. Daging bahagi 7. Susah tak? Bila ada 7 tumpuk, nak buat macam mana pula? 7 tumpuk tu pula bahagi 3 pula. 3 tu buat ke mana? Peserta korban ambil 1. Okey. Bagi 3. Lagi 2 tumpuk, 1 tumpuk kepada keluarga sendiri, mungkin kaya, 1 tumpuk lagi kepada fakir miskin.
Itu korban yang paling sempurna sekali. Kalau orang kaya, lembu sekok, sembelih, lapah, terus bahagi 3. 1/3 buah dalam peti ais untuk kita makan, 2/3 lagi, 1/3 orang miskin, 1/3 lagi bagi ke orang kaya. Adik-beradik kita pun kira okey lah. Baik. Tak timbul isu kadang-kadang peserta korban, adik-beradik dia balik ramai. Bila balik ramai, dia kata macam ni lah. Setengah kat fakir miskin. Banyak. Setengah lebih banyak pada 1/3. Lagi setengah lagi kami nak buat kenduri. Yang setengah bagi kat fakir miskin itu pemberian wajib. Hak yang buat kenduri ini ikut kamu lah. Maka sekiranya dimasak ke semua sekali tanpa ada daging yang mentah sampai kat fakir miskin, korban risiko dia tak sah. Itu berkaitan isu daging, tulang kepala, semualah. Biasanya kaki tak boleh nak bahagi. Kaki ni kami kampung panggil kasut. Sebab kaki dia ada 4. Jaga orang Perlis, lembu ada 2 tangan, ada 2 kaki. Sebab tu orang Perlis dia tak sependapat dengan kita. Melawak sikit bagi tak mengantuk. Saya ingat, saya pernah buat kenduri di unsur di rumah. Seorang hamba Allah mai, dia tanya, ni kaki ke tangan Ustaz? Tu anak murid yang rajin mengaji dengan saya. Saya kata, makan je lah. Saya pun tak tahu mana tangan, mana kaki. Mazhab Syafi'i, lembu ada 4 kaki. Tetapi orang Perlis, lembu ada 2 kaki, ada 2 tangan. Faham tak? Yang duduk kat belakang tu dengan hak ke depan tu dia tak sama. Hak depan tu kaki, hak belakang tu tangan. Jadi sebab tu orang Perlis, mereka nak sujud letak 2 tapak tangan. Sebab Nabi sebut kepada Abi Hurairah, dia kata apa? Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Bila kamu solat, kamu nak sujud, jangan sujud macam unta sujud. Unta dia tak sujud tapi dia turun nak duduk. Yabruk ni dia nak duduk. Unta duduk tangan dulu ke kaki dulu? Yang kita duk tengok depan dulu, baru belakang. Hak depan tu kita panggil kaki, hak belakang pun kaki. Jadi unta letak depan, kita kena belakang dulu, baru tak sama dengan unta. Sebab tu rata-rata sini pun rasa sama, kita sujud lutut dulu, baru depan. Sebab Nabi tak bagi ikut unta. Unta depan baru belakang, kita kena belakang baru depan. Faham tak? Orang Perlis dia lain pula. Dia kata tak, hak yang depan tu kaki, hak belakang tu tangan. Jadi unta turun apa dulu? Turun depan. Depan tu kaki, belakang tangan. Jadi kita dilarang ikut unta. Jadi dua-dua pendapat itu betul. Kesimpulan dia tak boleh nak tentu pendapat mana paling kuat. Yang penting orang yang sihat juga turun sujud, turun 2 tapak tangan bila lutut dia sakit. Baik, patah balik. Apabila kita bahagi daging-daging korban ni, kita kena perinci korban itu korban wajib ke korban sunat. Kena clear betul. Sebab tu ahli majlis fatwa Pulau Pinang, bukan dia telefon saya, ni orang lain. Saya bersembang dengan dia, Ustaz buat korban macam mana? Kami letak syarat. Korban yang kami buat korban sunat sahaja. Wajib buat sendiri. Faham tak? Sebab kami nak bagi senang. Urus dia senang buat kerja. Daging korban boleh campur, tapi tolak dulu sebahagian untuk tuan korban. Dan juga bagi kat fakir miskin. Kira-kira korban jenis macam ni, tujuan korban nak bagi orang miskin makan daging. Jadi bila kita buat macam ni, tercapai tak falsafah korban? 3 kilo aja dapat. Hak banyak pergi kat siapa? Kalau kita dapat daging korban, korban setumpuk kita katalah 15 kilo. Yang dapat
3 kilo, lagi hak lebih lagi 12 kilo tu, okey, 45 tu dapat kat fakir miskin. Maka ramai tak fakir miskin yang dapat? Jawapan dia, satu kampung semua dapat daging korban. Jadi kalau bersetuju dengan kami, bagi duit. Hasilnya orang miskin kampung ni semua dapat daging korban. Kalau kamu nak buat korban, nak ambil sembelih satu tumpuk 1/7 kat kamu semua, pergi buat sendiri. Pergi buat sendiri, jawapan dia pakai tak buat lah. Sebab tujuan dia falsafah korban nak bagi orang miskin makan daging. Tapi kalau kita boleh bincang tengok, bolehlah. Tapi akan jadi isu. Korban yang terbaik ni ialah satu kemah, 1 ekor lembu. Bahagi 7 tumpuk, sediakan besen. Besen, setiap peserta korban 1 besen, ada nama, lekat stiker di situ, tulis nama perincian boh, Dolah bin Ali, tulis belah situ 1/3 tuan korban, 1/3 fakir miskin, 1/3 sedekah kat adik-beradik kaya. Kira atas tumpuk dia tu peserta korban ni yang buat keputusan. Kira-kira kalau berniaga nasi Arab dapat talam percuma, peserta korban dapat besen 1. Selesai. Besen tu yung buat balik. Beda pula. Last kali aku tak mau buat dah macam ni. Sebab letih, darah-darah meleleh kena kursi kereta, habis dengan timbang kilo duk tak mana pun tak tahu. Plastik duk tak mana pun tak tahu, cari rebah dah. Lain kali cari lagi pasal. Baik, kembali balik kepada hukum binatang. Lembu korban, jangan kita tentukan itu lembu korban, kambing korban kita. Kira-kira orang Melayu kita peramah betul tak? Cuba tambat kambing depan rumah enggak. Katakan cikgu tu dah nak pencen dah. Hoi, pencen nak bela kambing ke? Dia ramah betul tak? Betul tak? Basuh kereta ke? Orang tengok aku basuh motor ke? Basuh kereta, Kita pun jawab, yo, ni lembu korban aku. Jadi, lembu korban itu menjadi korban wajib. Bila korban wajib, sembelih tinggal ke semua kat fakir miskin. Okey, fakir miskin tu wajib bagi mentah. Bila mentah bagi semua lah, apa pun tak ada. Abang buat korban, awak daging tak dapat langsung, mulut punya pasal. Jadi tahun ni kalau orang tanya juga, abang kat dia, inilah lembu korban sunat aku. Selesai. Ataupun kata kat dia, anda sibuk apa? Cakap jenis macam tu. Macam tu nah. Itu lembu korban yang sunat boleh jadi wajib bila kita tentukan. Yang kedua, korban yang nama dia korban yang nazar. Ingat nazar ni, walaupun nazar nak buat kenduri bihun sup, tak boleh makan. Nazar kalau anak dulu periksa nak buat kenduri bihun sup, tak boleh makan. Jawapan dia pergi beli semangkuk kat kedai, tu makan. Sebab isu dia macam tu. Dan saya tak mau buka kepada persoalan boleh tukar mazhab tak. Dia akan jadi fitnah dalam masyarakat. Okey, fitnah. Baik, kembali lagi. Daging korban yang wajib bagi kat fakir miskin Melaka, kadang-kadang korban sebab tentu, kadang-kadang nazar, kadang-kadang korban atas nama si mati, dan si mati masa dia hidup lagi, sama dia sihat ataupun dia tak sihat, dia berwasiat. Tolong buat korban atas nama ayah setumpuk. Yang ni boleh ambil duit pusaka. Sebab si mati berhutang dengan Allah. Tapi kalau yang mati dia tak ada wasiat apa-apa, kita ni kesian ke ayah masa hidup tak buat korban. Kita nak tolong buat korban atas nama ayah, tak boleh. Sebab korban atas nama ayah, ayah dah mati, ayah kena wasiat. Faham? Sekiranya ayah tak wasiat, tak pesan apa-apa, nak buat korban atas nama ayah juga,
tak boleh guna duit si mati. Dia jadi faraid pula. Sekiranya kawan ni buat korban atas nama ayah dia, kamu kena ganti balik. Sebab kami tak setuju. Cara paling mudah nak buat korban yang tak ada wasiat, macam jiran sebelah rumah saya. Lepas SPM, periksa belum keluar keputusan, meninggal. Maka ayah kepada anak nombor 5 ni tanya, Ustaz, boleh tak buat korban atas nama anak? Dia sebut nama anak. Saya tanya, anak pesan tak? Dia tak pesan. Tak pesan tak boleh buat. Nampak muka jadi tak apa nak seronok kan. Saya kata, kena buat juga, buat korban atas nama ayah atau atas nama mak sebelum sembelih, niat pahala untuk si mati. Jadi daging korban tu boleh makan sebab bukan nama si mati. Korban atas nama orang yang hidup. Clear tu nah. Sekiranya yang mati ni dia berwasiat, kita boleh tarik korban tu. Kalau dia wasiat. Wasiat itu dia kira sebagai hutang. Sebab dia dah pesan suruh buat ke hutang. Hutang banyak mana pun layan. Tetapi sekiranya si mati dia berwasiat benda yang bukan korban, benda yang bukan melibatkan hutang, caranya ialah dia akan turun takat 1/3, tak boleh lebih pada 1/3. 1/3 ni nak kira 1/3 yang telah tolak semua daripada hutang-hutang. Okey nah, saya buat soalan, saya jawab ni. Sebab tu senang nak jawab. Tuan-tuan boleh jampuk saya, tanya soalan. Baik, sekiranya daging korban ni kalau nak bagi orang ramai makan, buat macam Tok Guru dok buat. Tok Guru dok buat ni kadang-kadang kita bukan tahu apa dia buat. Orang kaya kadang-kadang ada orang kaya pencen-pencen masuk duk pondok. Mengaji, usia pun dah banyak. Kereta parking di luar tahu pondok. Sebab tak boleh masuk. Parking di luar. Jadi bila pernah masuk pondok ni buat apa? Tok Guru ni lembu ni saya bagi kat Tok Guru, buatlah korban atas siapa-siapa yang layak. Carilah ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz yang tua dah. Ingat saya duk mengaji dulu, kadang nak masuk kelas ustaz tak masuk kelas sebab ustaz pergi motong gaji RM80 sebulan. Hak kerja lama RM250, terpaksa kerja yang lain. Jadi terkesanlah. Jadi lepas nak buat korban, duit tak ada. Maka Tok Guru cari, ambil 7 orang. Jadi kalau ada duit, Tok Guru jual. Dah kawan ni serah kat dia dah. Termasuk juga wakil rakyat bagi lembu. Okey, jangan buat korban atas nama masjid, tak boleh. Dia kena orang. Atas nama Selcom tak boleh, Maxis tak boleh. Dia kena atas nama orang. Kalau buat korban atas nama 7 orang, maka lepas sembelih lapar-lapar Tok Guru pesan buat mai 1 kilo. 1 kilo tu habuan bagi dekat fakir miskin. Hak lebih lagi tu pergi ke mana? Semua potong kecil masuk kawah. Musim korban ni lah budak-budak pondok punyalah seronok makan nasi lauk daging cicah ayam asam. Masya Allah, bila pula nak tahu sedap ke tak? Kita duk nampak depan mata, Tok Guru semua buat makan. Tak ada pun untuk fakir miskin. Jawapannya ada 1 kilo untuk fakir miskin. Tapi Tok Guru tak cerita, kita duk buat isu Tok Guru tak betul pula lah. Baik, sebenarnya daging korban beda kat fakir miskin. Itu yang wajib. Wajib 1 kilo tu dah cukup syarat. Kesian tak budak-budak pondok hak tak ada apa nak makan kadang-kadang. Macam saya dulu mengaji duit bukan ada pun. Jadi bila dapat daging, sedap tak? Sedap. Sekiranya daging korban habis ke semua buat gulai, sikit pun tak ada untuk fakir miskin, jawapannya kena ganti. Ganti banyak mana yang kita bagi orang makan, ganti balik-balik. Ganti tu buat macam mana? Pergi cari daging dekat kedai, berapa kilo yang kita nak kena ganti, bagi semula kepada fakir. Kalau tak buat macam tu, korban tidak sah.
Daging korban awal-awal Islam boleh simpan takat 3 hari 3 malam. Tak dah. Boleh simpan berapa tahun pun, tapi mesti sampai kepada fakir miskin. Paling kurang 1 kali masak. Isu korban-korban ni, siapa yang nak buat korban, rambut janggut jangan potong mulai 1 Zulhijjah. Jaga-jaga orang yang terdidik, mengaji tinggi, peringkat doktorah pun silap faham. Telefon saya pun jawab. Kalau kita telefon orang, jangan doa abang saya ustaz sekian-sekian. Abang dah saya ni dolah. Doa abang ustaz, duk pergi tanya orang pula. Tak ada doa abang lah kata ustaz tu. Faham tak? Saya pun kalau saya hello orang, saya sebut nama saya ajalah. Baik, soalan dia, ustaz, betul ke lembu korban tak boleh potong kuku? Jadi kuku lembu tu biar duk gitu, tak boleh potong. Saya kata, matang mana ni? Tak, ada hadis tak boleh potong kuku. Saya kata hadis dia bunyi macam ni ke? Iza ra'a ahadukum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Hadis tu ke? Hadis tu. Saya kata hadis tu betul, tapi kita faham tak betul. Faham tak betul macam mana? Yang Nabi sebut, siapa-siapa yang tengok anak bulan Zulhijjah dan dia cadang nak buat korban, Nabi sebut fal yumsik, tahan tangan. Daripada apa? Daripada mengerat kuku dan juga memotong rambut. Saya tanya, lembu ada kuku tak? Ada? Lembu ada rambut tak? Tak ada. Tak ada. Hak Nabi larang tu potong kuku dan rambut. Benda apa yang ada rambut ada kuku? Orang yang nak buat korban jangan potong kuku, jangan potong rambut. Lembu tak ada masalah. Bila dah buat korban sembelih lapah, dia punya tulang kita kerat, kuku kami panggil kasut, kita boleh takik. Takik dengan golok atau dengan parang. Kok Ian ni, Ustaz Firdaus, golok ada sarung tak? Sama mazhab. Ada sarung tak golok? Tak ada. Saya pun sama, parang ada sarung. Kalau gua mata saya, golok adalah parang kita. Parang kita, golok lepa. Jangan. Jadi bila kita takik dia punya kuku-kuku apa semua, tak ada masalah. Nabi larang potong kuku kita, bukan kuku binatang. Clear. Tu nampak tak? Hadis tu sahih tetapi kita faham tidak betul. Tu clear nah. Baik. Berkaitan dengan puasa Arafah, yang ni pun kita duk penin juga. Duk penin. Baik, terima kasih. Hak jadi ni seronok. Ada hadiah apa bagi? RM2 hadiah. Boleh? Lawak macam ni dengar dia elok. Okey, larangan potong tu, saya dengar ada orang cakap potong tu haram. Tak, potong tu makruh. Sebab kita buat korban, tujuan Allah Ta'ala sucikan dosa kita. Jadi kalau kita potong awal, lepas tu baru sembelih, jadi kesan dia tak patah balik kepada yang dah potong. Sekiranya kuku sampai panjang nak makan nasi tak lalu, potong je lah. Potong itu hukumnya makruh sahaja bagi peserta-peserta korban. Jadi isu ni yang duk berlaku ni, kalau nak potong kuku korban yang luar negara, tanya balik, hang sembelih ke belum? Dia hantar gambar dah, baru kita boleh potong. Faham tak? Sembelih korban ni juga nak abang, ada kadang-kadang setumpuk RM155. Ada. Buat macam mana? Lembu yang kecil-kecil pun boleh bagi 7. Sebab lembu tadi umur cukup 2 tahun, boleh bagi 7. Buat. Kecil pun tak apa, besar pun tak apa. Kecil dengan besar tentunya lebih utama.
Sama hukum dia macam yang tanya atas ni. Jangan kita nampak Nabi larang potong tu, potong yang haram tak, potong yang makruh. Pemahaman para sahabat tak sama. Tak sama. Sebab ketika Muhammad SAW sedang solat, Nabi tak sedang sepatu yang Nabi pakai ada najis. Sahabat tak tahu. Okey, tiba-tiba Jibril turun beritahu ada najis dekat kasut. Nabi solat pakai kasut. Sebab lantai masjid adalah pasir. Jangan kita duduk pakai kasut pula. Okey. Jadi bila tengah solat, tiba-tiba Jibril turun kata kasut ada najis. Maka Nabi kelepiak. Kelepiak tahu kelepiak. Bila kelepiak, sahabat tengok. Semua sahabat yang solat kat belakang, semua kelepiak. Menjadi hujah mazhab Maliki, kalau solat tak tahu kasut ada najis, baju ada najis, tak tahu, solat sah. Mazhab Syafi'i, solat tidak sah walaupun kita tak tahu, tapi kita tahu lepas kita bagi salam. Nampak tak? Isu kita bincang ni, hadis Nabi, kita tak boleh ambil kod hadis, kita kena ambil kod fiqh. Kalau benda tu fiqh, sebab tu ada seorang hamba Allah, dia tanya saya tadi, siapa risau dia tukang ajar pergi Perlis. Dia ambil cerita Nabi buat korban, niat untuk umat apa semua. Saya kata, saya panggil syekh, panggil ustaz, lebih kurang begitulah saya panggil. Saya kata, hadis tu berkaitan fiqh, kena buka kitab fiqh. Imam Nawawi, ulama hadis, ulama fiqh, selamat ambil kitab Imam Nawawi. Bila kita buka kitab, rupa-rupanya maksud korban kambing untuk ummah ialah korban itu pahala kongsi dengan ummah. Bukan dia kambing sekor untuk semua orang, bukan. Lembu tetap untuk 7, kambing tetap untuk 1, kambing besar mana pun hukum dia akan jadi sama. Baik, saya nak tanya, tuan-tuan perasan tak kita ada orang yang pergi tengok anak bulan 29 Zulkaidah? Siapa tahu? Tak tahu. Sebenarnya ada pergi tengok. Pergi tengok anak bulan tu, dah 30 tahun dah pergi tengok anak bulan, tak pernah nampak. Saya tak boleh sebut nama sebab yang beritahu ni dia pesan jangan sebut nama saya, Ustaz. Okey, dia kata, saya tanya berapa tahun dah? 30 tahun lebih dah. Nampak? Tak nampak. Saya tanya dah tak nampak, pergi tengok apa-apa? Dia kata, wah Ustaz tanya macam tu. Dia, siapa abang kat dia, saja tanyalah. Sebenarnya pergi tengok sebab Nabi suruh tengok. Faman syahida minkum syahra falyasum. Tu ayat Quran 185. Ayat Quran tu dia terkait juga dengan hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Puasa sebab nampak anak bulan, raya sebab nampak anak bulan. Raya puasa, raya haji sama. Bila sama, bila tengok anak bulan tak nampak, besok 30 Zulkaidah. Tak pedulilah Arab Saudi tengok anak bulan hari apa. Lepas tengok anak bulan, kalau nampak, besok adalah 1 Zulhijjah. Kita tengok tak nampak, lepas tengok tak nampak, lepas tengok nampak, kita tengok tak nampak, mereka, kita. Dalil dia ialah seorang sahabat yang bernama Quraib, diutus pergi ke Suria. Suria ni kita panggil Syria lah, Syam, campur Jordan, Palestin, dan juga Suria tu sendirilah lah ni. Lepas dulu panggil Syam. Jadi bila dia pergi ke sana, pi sini panggil pi pi sana, kebetulan sampai malam tu nampak anak bulan. Esok lepas puasa, kira-kira aku nak balik raya di Madinah. Balik raya Madinah sampai betul-betul hari raya ikut Syam. Maka dia tanya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kenapa tak raya? Sedangkan anak bulan dah cukup, kami puasa dah cukup dah. Ibnu Abbas tanya,
Kamu nampak anak bulan di Syam malam apa? Dia kata malam Jumaat. Kami nampak anak bulan sini malam Sabtu. Jadi kami puasa, hari ni baru 30. Kamu dah 1 Syawal. Tak bolehkah kita sambut raya sekali? Tak boleh. Kamu, kami. Macam inilah Nabi ajak kami. Jadi kesimpulan dia, kita nak raya puasa, raya haji, tengok anak bulan. Cuma anak bulan Zulhijjah ni bila tengok tak nampak, besok adalah 30 Zulqa'dah. Lusa 1 Zulhijjah. Boleh tengok kira. Jatuhlah esok 9 Zulhijjah. Sedangkan hari ini 9 Zulhijjah di Mesir, juga di Arab Saudi. Tak bolehkah kita puasa ikut mereka? Saya tanya, kebetulan tadi dekat nak balik jumpa dengan orang Arab, Dr. Ahmad Faik Syahatah. Dia tanya saya puasa tak? Saya kata tak, insya-Allah esok puasa. Esok lah. Dia kata macam saya. Macam saya. Saya beritahu kat dia, saya puasa ikut sini. Saya kata dengar elok-elok, Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti dia ramai tak? Ramai. Negara paling banyak mufti negara mana? Malaysia. Negara lain mufti seorang. Malaysia mufti setiap negeri. Baik. Jadi bila kita tengok di situ, tengok anak bulan, tak nampak. Jadi besok, contohlah, besok ada 30 Zulqa'dah. Kira hari ini 8, esok 9. Arab Saudi hari ini 9. Pernah berlaku tak kita raya lewat? Pernah. Tak ada masalah apa pun. Tak, kita kena raya ikut Arab Saudi, ikut Wukuf Arafah. Saya nak tanya, kalau kamu kata ikut, mai kita sembang balik. Bila masa kereta boleh suluh kereta belakang? Kita naik kereta boleh suluh tak kereta belakang? Bila kita terbalik, baru boleh suluh kereta belakang. Tak boleh. Dia tak faham. Tak boleh sebab tak boleh. Dengar elok. Kita malam, Arab Saudi siang. Kalau kita nak ikut Arab Saudi, tak boleh ikut lagi. Kita nak semayang raya, mereka mana semayang raya lagi? Kamu nak ikut orang kena orang depan. Arab Saudi boleh ikut kita. Kita tak boleh ikut Arab Saudi. Sebab kita siang dulu, lepas malam. Kita malam, lepas siang lagi. Kira-kira kalau macam tu, nak buat korban? Tak boleh sembelih lagi, sebab lepas mana yang raya pun tak lagi. Jawapannya sudah sikit kepala. Kita ada majlis fatwa, iaitu kita raya ikut matlak kita, bukan ikut matlak mereka. Bahkan, kalau saya naik kapal terbang pergi ke Sabah, sana maghrib awal, boleh buka puasa tak? Boleh buka puasa tak di sana? Padahal di Kedah tak buka puasa lagi. Kenapa boleh buka puasa? Kena ikut waktu setempat. Lagi sakit kepala. Seorang hamba Allah ni, dia jurutera duduk di Amerika. Nak balik mai tak dapat flight kecuali singgah dekat Jepun. Jepun baru balik mai sini. Balik mai sini. Soalan dia, boleh tak nak beraya ikut Jepun? Jepun raya awal sehari, kita raya lewat sehari. Saya tanya senang aja. Nak beraya di mana? Nak beraya di Kedah. Jawapannya tak boleh buka puasa di Jepun. Kalau nak buka puasa boleh, tapi kena qada. Sebab puasa, kamu nak raya di mana? Raya di Kedah. Kena ikut Kedah. Tak boleh buka puasa. Kalau buka puasa, kena qada. Tapi kalau kamu nak raya di Jepun, boleh buka puasa dan tak kena qada selama mana puasa kamu cukup minimum 29 hari. Kalau tak cukup 28 saja, kena puasa lagi sehari. Rupanya kita kena tengok di mana tempat kita nak raya puasa. Jadi kesimpulan dia, besok adalah puasa Arafah. Arafah Arab Saudi berapa hari bulan? 9. Puasa Arafah kita berapa bulan?
9. Okey, kita ikut sana 9. Dah, sana dah puasa dah. Kita dah, lepas 9 kita 8. Duk pening kepala, dah buat apa je ni. Yang paling senang bagi tak sakit kepala, puasa Ahad, Isnin, Selasa apa semua, bagi perhabis 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang tu kami tak larat lah, duk buat isu buat apa. Isu hak pelik-pelik ni tidak menguntungkan. Seumpama isu boleh makan selama mana azan subuh tak habis lagi. Tak sesuai bincang. Saya layak buruk sikit. Irfan, layak buruk. Ada orang tanya saya, boleh makan selama mana azan tak habis? Saya kata, betul ada hadis. Habis tu kenapa ustaz tak setuju? Saya tanya, hadis hak kamu baca tu, hadis tu mungkar. Segi ulum hadis dah tolak. Yang kedua, tak selari dengan ayat Quran 187 Al-Baqarah. Yang ketiga, ijma' ulama' bahkan menjadi keputusan 4 mazhab. Puasa bermula dengan masuk subuh. Jadi bila orang duk azan tu subuh masuk tak lagi? Tak, dia kata boleh makan selama mana azan subuh tak habis. Oh, kalau macam tu, abang kat Tok Bilal, azan bagi lama aku makan tak habis lagi. Faham tak? Jenis macam tu susah kita nak layan. Baik, soalan yang seterusnya, kalau ada soalan. Ya. Okey. Okey. Baru kata nak. Bila nak ni akan. Bila akan dia masih tergantung lagi. Tapi kalau dia kata wajib atas saya korban sekian. Atau dia kata lillahi alayya al-udhiyah, wajib atas saya kembali kepada Allah, buat kepada dia, wajibkan atas diri dia. Jadi kalau jenis akan buat bila, kita pun tak tahu, mungkin tahun depan. Dia tak tentukan binatang, dia hanya kata akan. Akan tahun depan boleh, mungkin dia kata akan buat tahun depan. Kalau dalam dia kata tu dia ada sebut lillah, contohnya wajib atas saya, atau dia kata bahasa Melayu, saya nak buat korban, dan dia masa sebut itu sendiri pun dia ada tentukan itu korban, maka korban dia tengok pula korban wajib atau korban sunat. Bahkan nak beritahu, duit yang kita bagi dekat orang tu pun, kalau kita kata ni adalah duit korban, dia boleh jadi bawa kepada korban-korban wajib sebab kita tentukan duit itu untuk buat korban. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang tersebut. Jadi kalau kita duk rasa aku sebut akan, dalam kepala kita ada berjanji tak? Lillah, kita Arab dia senang je, lillahi alayya an udhiya, wajib atas saya, semua macam tu nah. Kena tentukan atas diri sendiri, ada sebut untuk wajibkan ataupun, dan ingat korban yang wajib dia niat sunat pun jadi wajib kalau dia tentukan. Dia kata lembu ni korban saya, dalam hati dia sunat, tapi dia tak sebut sunat, korban tu jadi korban wajib. Okey, lagi soalan? Ada satu video dia kata haram laksanakan korban dalam puasa haji, ayat-ayat haji ataupun perayaan yang ada pada buku. Okey. Okey, baik, terima kasih. Untuk jawab soalan itu, dia kena tengok kes. Korban kat masjid, kalau tak boleh guna ayat, nak ambil yang tak mana? Cuba fikir Ustaz. Maksud yang dilarang tu ialah untuk tujuan peribadi. Ambil ayat, basuh kereta,
peribadi. Yang ni semua kembali untuk peserta korban. Dan orang yang buat korban tu tentu dia guna, terdepan orang lain pula guna. Jadi tak ada isu. Yang ada isunya ialah guna untuk diri sendiri secara berterusan. Hak korban kat surau yang saya dah tengok semua pakai betul tak? Semua tarik paip, pakai tengah padang, semua guna, tak ada masalah apa-apa. Yang tak boleh tu guna untuk diri sendiri, macam basuh kereta. Basuh kereta dekat surau, basuh kereta dekat masjid, itu peribadi. Kalau kita katakan tak boleh, jadi susah ke jadi senang? Nak kena cari paip sambung tarik pada rumah mai jam. Jangan kita duk sebut sesuatu hukum dengan kita tengok satu sudut sahaja. Sama seperti asal gadai barang kita kena musafir. Bahkan tak musafir pun kita boleh gadai barang. Asal hukum dia. Seperti mana juga seseorang yang kahwin dengan seorang perempuan, anak dia tu tak boleh kahwin dengan pak tiri. Sekiranya anak tiri tu duduk sekali dengan pak tiri satu rumah. Hukum bukan itu sahaja. Anak tiri yang tak duduk sekali dengan pak tiri juga hukumnya adalah sama. Hukum luar biasa dengan waktu yang lain juga hukum dia bersamaan. Okey. Ya. Ya. Tiga bagian ada orang ni dan 4 bagian tidak ada. Kita boleh buat. Ya, terima kasih. Baik. Isu ni sama juga non-Muslim berkongsi satu tumpuk daripada daging. Kadang kita ada sahabat tak Islam tapi baik dengan kita. Saya jumpa banyak di taman saya duduk. Kan Padang Serai. Kami buat ceramah untuk kutip dana buat surau. Elektrik tak ada. Habis tu buat guna pakai generator. Generator ni Melayu kerja dengan Cina, dia minta kat Cina nak pinjam generator. Cina kata ambil sewa berapa, tak payahlah. Kamu ajak orang buat baik betul tak? Nak buat surau, ambil minyak boh. Bagus tu. Masjid Padang Serai main nak beli ni meja untuk ustaz-ustaz mengajar. Nak meja mana ambil? Free. Sebab kamu ajak orang nak bagi jadi baik. Hak jenis ni kadang-kadang dia bantu Cina Taman Kenari. Dia meniaga untung saja-saja. Hari Jumaat ambil modal, untung tak ambil. Untung dia sisih. Hak lebih tu berapa hak untung? Buat Masjid Taman Kenari. Faham tak? Dia jadi perangai dia bagus. Jadi barangkali dia masuk masjid, baiki PA sistem, dia kata, wah korban ni 6 tumpuk lah. Bukan korban 7 lah. 6 orang ni, seorang hilang pergi mana? Tu kerti. Sama dengan masjid Seredam. Kan, tokek Cina jual ikan, dia kata, hampa perempuan bukan wajib Jumaat. Biar orang Islam lelaki-lelaki dulu ni. Hampa tak wajib, mereka ni nak Jumaat. Timankan boleh dia tambah 2-3 ekor. Sedekah hari Jumaat. Hak jenis ni dia kata, saya nak setumpuk boleh. Ni jaga-jaga, ada orang silap faham. Datuk ada Amir Tahir sebut dalam radio. Orang yang tak Islam non-Muslim boleh ambil setumpuk, tapi setumpuk daging bukan setumpuk korban. Jadi 6 tumpuk, barangkali 3 korban. Okey, 3 korban, 2 campur 2, 5 lagi, ada lagi 2 lagi. Tak ada orang. Lembu tak boleh kita sembelih 5/7. Jadi saya nak ambil setumpuk boleh. Jadi korban awak yang 5 orang 2 tumpuk non-Muslim. Sama juga isu dia dengan korban campur dengan akikah.
Jaga mazhab Hanafi, korban tak boleh campur dengan akikah. Satu binatang, satu niat, korban atau akikah. Mazhab Syafi'i kita, mazhab kunut subuh ada ni, ialah satu binatang korban boleh bercampur macam-macam. Mungkin korban sunat, mungkin korban wajib, mungkin korban nazar, mungkin korban orang mati, mungkin campur akikah. Jadi korban yang bercampur-campur tu, masalah dia susah sikit. Hak yang wajib semua tolak kat fakir miskin. Hak yang sunat boleh kita ambil makan dan bagi kat orang miskin, bagi kat orang kaya juga. Dan daging korban kalau dapat banyak, kita tu orang kaya tak boleh dijual. Nak sedekah ke orang boleh. Faham tak? Orang kaya petik dia sekali beli boleh sebulan. Saya pernah tengok orang kaya beli barang supermarket kan 2 troli. Saya tanya, buka catering ke? Dah, saya sibuk Ustaz. 1 bulan saya sekali mai. Petik besar, alhamdulillah lah, rezeki Allah Taala bagi. Jadi daging yang dapat banyak tak boleh jual. Buat kenduri boleh. Sebab dia hadiah. Daging korban yang orang miskin dapat boleh cucuk buat sate menega. Dan korban yang wajib, bila dapat kepada orang yang dapat, dia boleh patah balik kepada peserta korban wajib sekiranya tidak dirancang. Faham tak? Dia mai bagi kat kita sampai 13 kilo. Kita tanya, awak tu haji banyak sangat ni? Tak apa ambil Bukan 1/7 lah. Betul ambil Faham tak? Lama-lama kena korek. Awak dia bagi banyak sangat. Apa tak tahu Dia tentukan binatang tu binatang korban dia. Atau dia nazar. Okey. Tapi bila dapat ke orang miskin, dia masak gulai, dia patah balik mai kat kita. Faham tak? Itu kita boleh makan. Sebab dia patah. Tapi jangan bincang. Aku bagi kat hang banyak ni. Cadang aku nak bagi 1 kilo ya. Tapi aku harap hang faham lah. Yang tu jawapan dia tak boleh. Dia merancang. Nah. Okey. Ada lagi soalan? Kena sedia hadiah baru orang rajin tanya. Korban tak sah. Dia ada jatuh hukum apa tak? Okey. Kalau kita sengaja bagi jadi tak sah. Punca dia, contoh dia, kita korban wajib kerana nazar orang mati ke apa ke, kita sengaja, biasanya tak sengaja. Kalau sengaja, dia sengaja jadi tak sah. Dosa duduk di situ. Tapi kalau dia baru tahu, jawapannya cari daging ganti. Dan ingat, tukang sembelih dia tanggung risiko sembelihan tidak sah. Berlaku di satu daerah, sembelih korban, lepas sembelih, biasanya orang tubuh sampai dia tak bergerak kan. Patutnya masa duduk bergerak tu kena pergi tengok. Pergi tengok kena jaga-jaga, pergi tengok kok ada orang tak betul. Binatang korban tak boleh sembelih 2 kali sekiranya sembelih yang kedua tu binatang tu hampir sangatlah nak mati. Kira ekor entah tak? Nak mati lah. Kita pergi sembelih bangkai. Tapi binatang kalau masih kuat, kalau dia sepak kaki kita lutut terkeluar, kuat tu. Wih. Orang tengkok tak betul, ambil pisau, potong. Sembelihan masih lagi sah sebab binatang itu masih lagi kuat, Arab panggil mustaqirah. Okey, yang dok jadi dekat nak lapar baru pergi cek. Cek tengok maret tak putus. Hantar gambar mai, tengok gambar maret tak putus. Jadi jawapannya tak sah. Tak sah, panggil cari makan. Cari makan, korek, buatlah lubang, kambui. Dan soalan, kalau non-Muslim nak ambil, tapi tak boleh jual. Nak ambil, kami tak boleh jual. Tak boleh jual.
Dan yang paling sedih peserta korban. Hak sembelih kata, tak apa, saya ganti. Memang dia kena ganti, salah duk kat dia. Dan saya tanya orang yang sembelih binatang korban ni, pengalaman lah. Kali pertama sembelih binatang, bila? Biasanya orang duk sembelih ni sebab tak ada orang. Dia kata, saya sembelih korban, kerbau yang saya punya. Saya beli lembu, beli kerbau, saya sembelih kerbau saya. Kalau tak sah, saya tak kena ganti sebab kerbau saya punya. Sembelih. Kali pertama kita lama-lama makan cekak. Dan saya bersembang dengan kawan ni, dia kata saya ada pisau yang sangat banyak, daripada hak paling murah sampai paling mahal. Paling mahal yang saya dapat 2,000. Saya tak beli, Datuk bagi. Tapi pisau paling tajam harga RM4, harga 30. Beli dan asah dia bagus. Kanjuh mana pun, jalan Bukit Selambau. Bukit Selambau, masjid sebelah kiri, ada kedai hardware sebelah kanan, sebelah kedai JNT. Beli, tak tajam lagi. Kena bagi orang pandai asah. Tajam dahsyat-dahsyatnya. Jadi dengan cara tu sembelih lah. Bila sembelih, okey. Ada pengalaman lepas tu pakai dia. Pakai dia. Ada setengah masjid, tu imam dia tak mau sembelih. Sebab dia kalau sembelih, aku duk makan seorang saja sembelih, maka akhirnya sampai ke mati aku seorang duk ajar sembelih. Lah ni apa kena belajar sama sembelih, biar sama-sama belajar. Jadi kalau berlaku makan daging korban wajib, ganti dengan daging sembelihan biasa. Dan daging korban non-muslim tak boleh makan. Kalau korban wajib, kita sepakat tak boleh makan. Tapi kalau korban tu sunat, mazhab Hambali boleh. Kalau mazhab Maliki, tetamu datang, kita tak jemput dia mai bagi dia makan. Tapi akikah hukum dia sama juga. Cuma akikah dia ada ekstra sikit. Kita tak sedekah kat orang miskin. Kita potong tulang-tulang dia dekat sendi-sendi dia. Kita masak dan bagi manis. Harapan anak kita akhlak dia manis. Faham tak? Nak tengok hak gen dia angkat tayar motor tu, tu tak tahu kok mana mai tak tahu. Baik, ada soalan apa-apa? Lagi? Ada. Tak ada dekat tu lah noh. Jadi malam ni saya lari daripada tajuk lah. Tajuk noh. Daging korban kalau tak habis simpan berapa lama pun tak apa. Barangkali sampai nak korban pula ada lagi dalam peti tak ada masalah apa-apa. Macam tu nah. Kalau dah dapat kat orang kaya tu apa dia? Kalau kita tak bagi daging, dia ada benda nak makan. Itu orang kaya. Orang miskin, dia sangat-sangat nak daging korban. Dan jangan korban macam korban Arab, sembelih sekok, perhabis satu keluarga. Siapa pun tak dapat. Itu orang panggil korban Arab. Bila dah jadi tak sah, nak bagi sah, kena ganti balik. Itu nah. Jadi cara kesimpulan dia, kalau boleh, satu kemah, satu lembu. 7 orang duk tentu saja. Jadi, daging duk tentu je lah. Tak pergi tang lain. Tapi kalau sampai 40 ekor, 50 ekor, macam masjid Taman Tun dia bukan 1 ekor 7 orang. Dia boleh berlaku, seorang 7 ekor. Saya kira dengan mereka jenis macam tu. Dia lah ustaz, lembu sadu, seorang. 11,000. Berapa orang tempuk? Pakai sekok tu dan dia tak tengok berlembu tu. Ikut ustaz lah buat. Sebab apa? Sebab orang kaya dia nak lebih. Dan saya tanya kepada yang tukang sembelih, hak geng duk sedekah lembu-lembu kat orang ramai tu, makin kaya ke makin miskin? Dia kata makin kaya, kira makan tak habis lah. Tapi kita duk rasa hak kita duk buat itu habis, sebenarnya dia makin bertambah. Allah alam takat tu nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.